Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Asma Amani binti Amiruddin. Nombor matrik 152031 dan bersama dengan rakan saya Fatih Syariha binti Syahali. Nombor matrik 151025. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muzira kerana memberi peluang untuk saya menyediakan tugasan pada kali ini. Dan tidak lupa juga akan rakan saya yang sedia membantu dan memberi kerjasama yang baik bagi menyiapkan slide ini. Okey, tajuk yang dipilih ialah etika profesion dalam perguruan. Pertama sekali saya akan menerangkan maksud etika profesion dalam perguruan. Konsep etika. Etika ini boleh didefinisikan menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005, iaitu prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan, persatuan, pekerjaan dan sebagainya. Menurut perspektif Islam berdasarkan Al-Quran, iaitu sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertingkah laku berasaskan kebenaran yang membawa kebaikan di dunia tetapi juga di alam akhirat. Dengan kata lain, perkara yang berkaitan moral mempunyai nilai yang baik atau buruk dan sama ada perkara yang betul atau salah. Seterusnya ialah etika perguruan. Yang pertama ialah kepentingan. Kepentingan yang pertama ialah sebagai garis panduan tingkah laku guru dalam profesi perguruan. Yang kedua ialah menyatakan tanggungjawab guru dalam bidang pendidikan. Yang ketiga ialah menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Yang keempat ialah usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. Yang kelima ialah meningkatkan lagi imej profesi perguruan secara rasmi. Hal ini bagi menjadikan guru ini lebih dihormati oleh khalayak ramai. Yang keenam ialah merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Perkara ini bagi menjadikan guru boleh menerapkan nilai-nilai ini dalam sesebuah organisasi. Yang seterusnya ialah sejarah. Ia digubal pada tahun 1970-an semasa skim gaji Aziz diperkenalkan kepada kaki tangan kerajaan. Seterusnya, persoalan yang diberikan adalah bincangkan SGM 1.0 dan 2.0. Okey, saya akan membincangkan SGM 1.0 dan 2.0 akan dikendalikan oleh Fatih Syariha. Okey. Mengapa wujudnya SGM ini sebelum merdeka lagi? Kerana KPM ingin memartabatkan kualiti pendidikan negara dengan memastikan guru yang bakal dilahirkan adalah berkualiti. Jadi bagi memastikan hal tersebut muncullah SGM. Okey, apakah itu SGM? SGM itu adalah singkatan kepada Standard Guru Malaysia. Standard Guru Malaysia 1.0 ini telah digubal untuk dijadikan panduan untuk mengenal pasti tahap kualiti kompetensi guru dari segi amalan profesionalisme perguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pembelajaran dan pengajaran. SGM juga merupakan satu perincian penyataan prestasi yang patut dicapai oleh seseorang guru dan perincian aspek yang patut disediakan oleh agensi serta institusi yang mengendalikan latihan perguruan dan yang bertunjangkan kepada beberapa elemen seperti misi nasional, falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan guru, tata susila profesi perguruan dan etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Prestasi SGM merujuk kepada tahap pencapaian guru berdasarkan 3 standard ini, iaitu amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, dan kemahiran pengajaran pembelajaran. Amalan nilai profesional keguruan yang pertama
memperincikan kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan berdasarkan domain diri, domain profesion dan domain sosial yang patut ada pada seseorang guru. Yang kedua ialah pengetahuan dan kefahaman. Standard ini memperincikan kompetensi ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang subjek pengkhususan ilmu pendidikan, kurikulum dan co-curriculum yang patut ada pada seseorang guru. Guru yang memiliki dan menguasai ilmu yang mantap dapat meningkatkan profesionalisme keguruan, melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan serta menjadi kreatif dan inovatif. Yang ketiga, kemahiran pengajaran pembelajaran. Standard ini juga memperincikan kompetensi kemahiran pembelajaran dan pengajaran yang patut dikuasai oleh guru. Kemahiran pembelajaran dan pengajaran menekankan kebolehan guru untuk membuat perancangan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran dan pengajaran akademik serta co-curriculum. Dalam usaha memastikan guru mencapai tahap kompetensi yang diharapkan, agensi dan institusi pelatihan perguruan perlu menyediakan keperluan latihan dengan mengambil kira dasar kerajaan, peruntukan kewangan dan sebagainya. Beberapa keperluan perlu dipenuhi. Keperluan yang pertama ialah kelayakan masuk dan prosedur kemasukan program latihan guru. Hal ini bagi memastikan hanya calon guru yang berpotensi dan layak serta sesuai sahaja dipilih memasuki latihan perguruan. Ini juga membantu agensi dan institusi latihan perguruan menjamin keberkesanan, ketekalan, kesamarataan dan kesaksamaan prosedur pengambilan calon guru. Keperluan yang kedua ialah latihan pentaksiran dan penilaian. Keperluan ini bagi memastikan guru pelatih diberi latihan ditaksir dan dinilai untuk memperoleh penganugerahan kelayakan ikhtisas keguruan dan memenuhi tuntutan SGM. Keperluan yang ketiga ialah kolaborasi. Keperluan ini memperincikan pemufakatan antara agensi dan institusi latihan perguruan dengan pihak sekolah, institusi pendidikan tempatan dan luar negara, badan bukan kerajaan serta institusi-institusi lain yang boleh memantapkan lagi latihan perguruan. Keperluan yang keempat ialah infrastruktur dan infostruktur. Keperluan ini memperincikan keperluan prasarana pembelajaran dan pengajaran informasi dan komunikasi bagi mengoptimalkan kecekapan dan keberkesanan program latihan. Dengan adanya infrastruktur ini, hal ini dapat memudahkan lagi program latihan perguruan ini dilaksanakan dengan lebih baik. Yang kelima ialah jaminan kualiti. Keperluan ini memperincikan semua aspek perancangan dan pelaksanaan dasar, strategi, prosedur serta aktiviti bagi mewujudkan keyakinan bahawa kualiti latihan sentiasa terpelihara dan ditingkatkan secara berterusan. Perincian standard dan keperluan yang digariskan amat penting bagi memastikan program latihan yang dilaksanakan akan menghasilkan guru yang kompeten, kreatif, inovatif serta berketerampilan. Jelaslah di sini bahawa standard guru Malaysia merujuk kepada kualiti guru bertaraf dunia yang bertanggungjawab, membangunkan modal insan berminda kelas pertama. Seterusnya, bagi bahagian 2.0, saya akan serahkan kepada Fatin Syarihah. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Fatin Syarihah binti Syahdi. Pada hari ini, saya akan membentangkan mengenai tajuk Standard Guru Malaysia 2.0. Apakah itu Standard Guru Malaysia STM 2.0? STM 2.0 merupakan satu dokumen rujukan yang menunjukkan kompetensi yang perlu dicapai dan etika yang perlu dijiwai, diamalkan serta diperlihatkan oleh guru di seluruh Malaysia. STM 2.0 ini juga adalah satu rancangan atau cadangan penambahbaikan bagi STM 1.0 pada tahun 2009.
SCM 2.0 ini bertujuan untuk menggantikan SCM 1.0. Hal ini adalah kerana untuk memastikan guru yang disenaraikan bersesuaian dengan perubahan terkini pendidikan dalam abad ke-21 dan revolusi industri 4.0. SCM 2.0 ini terdiri daripada dua komponen, iaitu dimensi kompetensi dan etika keguruan. Mengapa perlu adanya SCM 2.0 ini? SCM 2.0 ini diharap dapat melahirkan guru yang berjiwa pendidik. Ia juga diharap dapat digunakan sebagai panduan untuk mengenal pasti pengetahuan, kemahiran dan amalan profesional yang ada pada seorang guru. Bagi seorang guru yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan berkesan, SCM 2.0 juga diharap dapat membuat perancangan hala tuju pembangunan profesional kendiri mengikut keperluan masing-masing. Berikut merupakan 4 domen kompetensi yang diberikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang pertama ialah orientasi ilmu, yang kedua adalah instruksional, yang ketiga pula adalah pelibatan komuniti, manakala yang keempat pula adalah kualiti peribadi. Komponen dimensi atau domen kompetensi ini menjelaskan kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru pada pelbagai tahap pembangunan profesionalism untuk melaksanakan PDP dengan lebih berkesan. Di dalam slide ini kita dapat lihat 4 teras etika keguruan yang diberikan oleh KPM. Yang pertama adalah tanggungjawab terhadap murid, selepas itu tanggungjawab terhadap profesion, tanggungjawab terhadap ibu bapa atau penjaga, dan akhir sekali adalah tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Komponen etika keguruan ini merupakan prinsip moral dan nilai akhlak yang seharusnya menjadi pegangan dan amalan guru di Malaysia bagi memastikan profesion keguruan sebagai kerjaya profesional serta dipandang mulia oleh masyarakat. Di sini kita boleh lihat kerangka SCM 2.0 yang telah diberikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ataupun KPM. Saya akan besarkan bulatan tersebut supaya kita semua dapat melihat dengan lebih jelas apakah itu kandungan SCM 2.0. Baiklah, jadi ini adalah kerangka SCM 2.0 yang terdapat di slide sebelum ini, dan ia juga telah dibesarkan bagi memudahkan kita semua untuk melihat kerangka tersebut. Baiklah, di sini kita boleh nampak di bahagian paling dalam bulatan tersebut mempunyai bentuk hati yang bertulis jiwa pendidik. Hal ini kerana objektif utama SCM 2.0 adalah untuk melahirkan dan membentuk guru yang berjiwa pendidik. Maka ia berada di tengah-tengah bulatan tersebut. Seterusnya kita boleh lihat 4 domen kompetensi yang telah saya jelaskan sebentar tadi, iaitu kualiti peribadi, orientasi ilmu, pelibatan komuniti dan instruksional. Untuk menjadi seorang guru yang berjiwa pendidik, guru tersebut perlu mengamalkan atau menghayati 4 domen ini. Manakala di kawasan bulatan yang seterusnya, kita boleh lihat domen-domen tersebut telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dan mempunyai warna yang sama atau tidak sama dengan domen masing-masing. Kumpulan kecil ini merupakan cara-cara atau langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh seorang guru dalam mencapai domen kompetensi tersebut. Ia juga boleh ditaktifkan sebagai langkah yang bersesuaian dengan domen yang telah diberikan. Di bahagian paling luar bulatan kerangka SCM 2.0 adalah 4 etika keguruan, iaitu tanggungjawab terhadap pelajar, tanggungjawab terhadap ibu bapa atau penjaga, tanggungjawab terhadap profesion dan tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. 4 etika ini berada di bahagian paling luar bulatan kerangka ini adalah kerana etika ini merupakan asas yang paling penting sebelum seorang guru itu melalui atau mengamalkan domen kompetensi yang telah diberikan oleh SCM 2.0 ini. Baiklah, mari kita mulakan dengan domen kompetensi kualiti peribadi. Domen ini memberikan 4 langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan domen ini. Yang pertama adalah mengamalkan peningkatan dan refleksikan diri. Sebagai contoh, guru boleh melakukan refleksi pengajaran dan pembelajaran dengan menilai kekuatan dan kelemahan diri, mempelajari sesuatu peristiwa atau pengalaman dan mengambil tindakan penambahbaikan amalan kendiri. Dengan ini,
guru tersebut dapat mencapai domain kompetensi yang pertama, iaitu kualiti peribadi. Yang kedua pula adalah menjiwai amalan keguruan. Amalan keguruan ini penting dalam meningkatkan kualiti seseorang guru itu dalam pelbagai aspek, terutamanya dalam aspek pembelajaran dan pengajaran. Yang ketiga adalah mengamalkan gaya kepimpinan pendidik yang bersifat insaniah. Dan yang keempat pula adalah menerima kepelbagaian budaya. Hal ini dapat dilihat apabila seseorang guru itu mempunyai kelas yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Jadi di situ seorang guru perlu menerima kepelbagaian budaya yang terdapat di dalam kelas ataupun di dalam sesebuah sekolah. Perkara yang sama juga perlu dilakukan apabila seorang guru itu ditugaskan untuk mengajar di sekolah Cina dan sebaliknya. Guru itu merupakan guru Melayu. Terusnya, kita pergi ke domain orientasi ilmu. Yang pertama, untuk mendapatkan domain ini, seorang guru itu perlu mendalami dan meluaskan pengetahuan PDP. Sebagai contoh, sebelum guru itu hendak melakukan PDP bagi subjek beliau, contohnya subjek sejarah, guru itu boleh mencari dan membaca artikel, jurnal atau buku yang berkaitan dengan tajuk yang hendak diajarkan di kelas. Selain itu, seorang guru juga perlu memahami falsafah, dasar kurikulum dan trend pendidikan terkini. Selepas itu, guru juga perlu meningkatkan pengetahuan dari semasa ke semasa mengenai trend dan perkembangan pendidikan terkini. Sebagai contoh, guru zaman kini perlu melakukan kelas secara atas talian. Maka, guru tersebut perlu membiasakan diri dan belajar untuk menyesuaikan diri dalam norma baharu semenjak virus COVID-19 melanda negara kita. Baiklah, kita akan masuk ke domain ketiga pula, iaitu instruksional. Untuk mendapatkan domain ini, guru itu perlu melaksanakan pentaksiran pembelajaran, melaksanakan PDP, merancang PDP dan memfokuskan perkembangan potensi murid. Sebagai contoh, guru itu boleh melakukan penilaian bagi PDP yang telah dibuat dan mencari inisiatif untuk menarik perhatian pelajar serta mencari cara untuk meningkatkan fokus pelajar sekaligus dapat melakukan PDP dengan lebih berkesan. Akhir sekali, kita lihat pada domain yang keempat, iaitu pelibatan komuniti. Di dalam pelibatan komuniti ini, guru perlu meraihkan kepelbagaian komuniti, melibatkan komuniti untuk membantu pembelajaran murid dan membina jalinan dan juga jaringan dengan ibu bapa atau penjaga serta komuniti luar untuk menyokong pembelajaran murid. Sebagai contoh, guru itu perlu aktif dalam melibatkan diri dengan aktiviti PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru ataupun apa-apa aktiviti yang dianjurkan oleh komuniti setempat seperti gotong royong membersihkan masjid, membuat lawatan ke rumah orang tua dan sebagainya. Sebelum mendapati keempat-empat domain ini, guru perlu mempunyai etika keguruan terlebih dahulu sebelum memulakan langkah yang seterusnya. Hal ini kerana seperti yang saya terangkan sebentar tadi, etika keguruan ini merupakan asas yang paling penting bagi mencapai objektif SGM 2.0 dalam melahirkan atau membentuk guru yang berjiwa pendidik. Baiklah, di slide ini merupakan deskriptor SGM 2.0 dan fasa perkhidmatan seorang guru. Untuk menjadi seorang guru, kita perlu melalui fasa permulaan. Fasa ini merupakan kompetensi minimum yang perlu dimiliki oleh guru sepanjang perkhidmatan. Seterusnya, fasa kompeten. Fasa ini merupakan pertambahan atau peningkatan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan pertambahan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang diperoleh sepanjang berada di profesen perguruan. Fasa yang terakhir adalah fasa berpengalaman. Fasa ini merupakan kompetensi yang dimiliki oleh guru yang boleh dicontohi dan menjadi suri teladan kepada rakan sejawat dan anak-anak murid. Fasa ini juga mencerminkan kepakaran guru dalam mendidik murid dan keupayaan mereka untuk membantu dan membimbing rakan sejawat atau sekolah ke arah kecemerlangan organisasi. Soalan yang pertama adalah bagaimana hendak memanfaatkan SGM 2.0. Di sini saya akan senaraikan bagaimana cara untuk memanfaatkan SGM 2.0. Yang pertama adalah guru.
Bagaimanakah cara guru untuk memanfaatkan STM 2.0 ini? Caranya adalah dengan menjadikan STM 2.0 sebagai panduan untuk menjadi guru yang profesional. Mengguna pakai STM 2.0 untuk mengenal pasti kompetensi dan etika yang boleh dibangunkan dan mencari penambahbaikan untuk merancang keperluan pembangunan profesionalisme guru. Yang kedua adalah guru pelatih. Siapakah guru pelatih ini? Contoh yang paling terdekat adalah kita semua. Kita semua merupakan pelajar pendidikan yang sedang berlatih dan sedang belajar untuk menjadi seorang guru. Jadi, bagaimana guru pelatih ini hendak memanfaatkan STM 2.0? Caranya senang saja. Guru pelatih perlu menjadikan STM 2.0 sebagai panduan bagi mengenal pasti keperluan kompetensi dan etika dalam persediaan untuk melengkapkan diri sebelum memasuki profesion keguruan. Bagaimana pula dengan pengetua dan guru besar? Caranya adalah dengan menjadikan STM 2.0 sebagai rujukan untuk mengenal pasti kompetensi guru di sekolah bagi merancang dan melaksanakan PBB agar guru sentiasa berkualiti tinggi ke arah kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Untuk pengurus pendidikan pula, caranya adalah dengan menjadikan STM 2.0 sebagai rujukan untuk mengenal pasti keperluan latihan oleh institusi dan pembekal latihan untuk memastikan guru diberi peluang menjalani PBB yang bersesuaian mengikut laluan kerjaya dan tempoh perkhidmatan. STM juga boleh dijadikan rujukan untuk pemilihan dan pengambilan guru. Bagi agensi latihan keguruan awam dan swasta pula, caranya adalah dengan menjadikan STM 2.0 sebagai rujukan untuk merancang dan menambah baik strategi pembangunan profesionalisme dan peningkatan profesion keguruan. SGM juga boleh dijadikan rujukan dalam penetapan syarat-syarat dalam pemilihan dan pengambilan guru pelatih. Yang terakhir adalah pembekal latihan dalam perkhidmatan. Caranya adalah dengan menjadikan STM 2.0 sebagai rujukan kepada pembekal dalam perkhidmatan bagi menetapkan fokus perancangan dan pelaksanaan latihan bersesuaian dengan keperluan laluan kerjaya dan PBB guru sepanjang tempoh perkhidmatan. Kita pergi pula kepada soalan yang kedua, iaitu bagaimana anda sebagai seorang guru boleh melaksanakan elemen dalam standard guru Malaysia. Baiklah, bagi menjawab persoalan ini, saya akan mengambil gambar bulatan STM 2.0 dari brosur edisi akhir yang telah diterbitkan oleh KPM. Di sini kita dapat lihat bentuk bulatannya lebih mendalam. Jadi, bagaimanakah cara untuk melaksanakan elemen yang terdapat di dalam STM ini? Yang pertama, mari kita lihat domain kompetensi yang pertama, iaitu kualiti peribadi. Untuk mendapatkan domain ini, kita mempunyai 4 langkah. Yang pertama adalah menerima kepelbagaian budaya. Cara melaksanakan perkara ini adalah dengan melaksanakan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dalam konteks pendidikan khas adalah pendidikan yang diberikan kepada murid-murid dengan keperluan khas yang belajar bersama-sama dengan murid-murid normal di dalam kelas yang sama dan diajar oleh guru biasa. Kita juga perlu memahami emosi diri sendiri dan individu lain serta menggunakan pemahaman tersebut untuk kebaikan organisasi. Dan tidak dilupakan juga menghormati perbezaan dan persamaan individu, terutamanya di kalangan pelajar dan rakan sejawat. Yang kedua adalah mengamalkan kepimpinan pendidik yang bersifat insaniah. Untuk melaksanakan perkara ini, apa yang kita perlu lakukan adalah memanfaatkan peluang melalui penerapan nilai. Kita juga perlu mempamerkan ciri-ciri kesukarelaan dalam aktiviti profesional dan atau aktiviti sosial. Selain itu, kita sebagai guru juga perlu mengamalkan etika dan moral profesional serta mengamalkan nilai-nilai murni berasaskan ketuhanan dan juga keagamaan. Seterusnya adalah menjiwai amalan keguruan. Cara untuk melaksanakan elemen ini adalah dengan mengamalkan etika keguruan, komited dalam memberi khidmat yang terbaik dan mengekalkan kecintaan serta menghargai profesion keguruan. Dan yang terakhir adalah mengamalkan peningkatan dan refleksi kendiri. Bagaimana cara untuk melaksanakan elemen ini? Dengan membangunkan keupayaan kendiri secara berterusan serta melaksanakan penilaian kendiri secara berterusan.
Domain atau elemen yang seterusnya adalah domain orientasi ilmu. Yang pertama adalah mendalami dan meluaskan pengetahuan PDP. Cara untuk melaksanakannya adalah dengan menguasai pedagogi isi kandungan mata pelajaran sebelum mengajar sesuatu topik itu. Selain itu, kita sebagai seorang guru juga menggunakan pengetahuan berasaskan kepelbagaian sumber pendidikan dan kajian. Sebagai contoh, sebelum kita ingin mengajar sesuatu topik itu, kita sebagai seorang guru perlu membuat kajian dengan membaca jurnal, artikel atau buku yang berkaitan. Dengan cara ini, kita akan mendapat ilmu pengetahuan yang baru dan boleh memberi ilmu yang baru kepada anak murid kita. Seterusnya, memahami falsafah, dasar, kurikulum dan trend pendidikan terkini. Caranya adalah dengan memahami dan menghayati falsafah pendidikan dan memahami dasar pendidikan dan implikasinya terhadap PDP serta menguasai pelaksanaan kurikulum. Yang terakhir sekali adalah meningkatkan pengetahuan dari semasa ke semasa tentang trend dan perkembangan pendidikan terkini. Caranya bagaimana? Dengan mengikuti trend dan perkembangan pendidikan terkini. Seperti contoh yang telah saya berikan sebelum ini, kita boleh menggunakan pelbagai alat teknologi selaras dengan perkembangan teknologi di negara kita. Seterusnya adalah domain atau elemen pelibatan komuniti. Di dalam bulatan tersebut, yang pertama adalah meraihkan kepelbagaian komuniti. Caranya adalah dengan memupuk sikap terbuka murid terhadap kepelbagaian dalam komuniti. Sebagai contoh, jika kita mempunyai pelajar dari pelbagai bangsa dan agama, kita perlu mempunyai sikap yang terbuka untuk mempelajari atau mengetahui mengenai agama dan bangsa mereka. Kita juga perlu memainkan peranan dalam menggalakkan anak murid kita dalam mempunyai sikap terbuka terhadap kepelbagaian dalam komuniti. Selepas itu, melibatkan komuniti untuk membantu pembelajaran murid seperti menggalakkan pelajar untuk menyertai aktiviti gotong royong. Caranya adalah dengan menyokong pelibatan komuniti dalam mengoptimumkan pembelajaran murid. Dan yang ketiga adalah membina jaringan dan jalinan dengan ibu bapa atau penjaga serta komuniti luar dalam menyokong pembelajaran murid. Caranya adalah dengan membina jaringan dan jalinan dengan ibu bapa atau penjaga dalam dan luar sekolah. Domain yang terakhir ini agak banyak cara yang kita boleh laksanakan pada elemen atau domain instruksional ini. Yang pertama, untuk perkara memfokuskan perkembangan potensi murid, cara pelaksanaannya adalah dengan mengenal pasti keperluan murid untuk pembelajaran berkesan. Kita sebagai guru juga perlu mengenal pasti potensi murid untuk mengupayakan pembelajaran serta menghargai keunikan murid. Sebagai contoh, jika terdapat murid yang mempunyai bakat dalam bidang tarian, kita sebagai guru boleh menggalakkan murid itu menyertai pertandingan yang berkaitan dengan bakat murid tersebut. Seterusnya, bagi merancang PDP pula, caranya adalah dengan merancang pelaksanaan PDP dengan teliti dan berkesan. Yang ketiga adalah melaksanakan PDP. Caranya adalah dengan melaksanakan PDP berkesan ke arah pembelajaran bermakna serta menyediakan persekitaran atau ekosistem pembelajaran yang kondusif. Yang terakhir sekali adalah melaksanakan pentaksiran pembelajaran. Bagaimana caranya? Dengan merancang kaedah pentaksiran pembelajaran yang bersesuaian dan melaksanakan pentaksiran yang bersesuaian tersebut. Selain itu, kita juga boleh menilai dan memantau kemajuan murid untuk memberi bimbingan yang bersesuaian dan menggunakan hasil pentaksiran tersebut untuk membuat keputusan. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan untuk tajuk kita pada hari ini adalah STM 1.0 dan STM 2.0 perlulah diamalkan dan diterapkan dalam diri semua guru di Malaysia. Yang kedua adalah penerapan STM ini penting kerana dapat melahirkan lebih ramai guru yang berjiwa pendidik dan profesional dalam menjalankan tugas. Setakat itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Jika ada sebarang persoalan atau penambahbaikan, anda semua boleh ajukan soalan atau penambahbaikan tersebut di grup WhatsApp. Terima kasih.